Seruan meningkat untuk pilihan ketiga calon Perdana Menteri PH+. Dengan kebuntuan antara Dr. Mahathir dan Anwar masih berterusan, ada yang berpandangan Shafie adalah pilihan seterusnya yang terbaik. Di saat PH dan sekutunya masih dalam kebuntuan ekoran pertikaian antara Dr. Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim, satu lagi nama muncul sebagai pilihan ketiga calon Perdana Menteri mereka. Shafie Apdal yang merupakan Ketua Menteri Sabah dan Presiden Warisan, mutakhir ini menjadi topik perbualan di kalangan lingkaran politik sebagai calon PH+ dalam usaha mereka merampas kerajaan persekutuan daripada Perikatan Nasional (PN). Menurut sejumlah sumber, Shafie mungkin menjadi pilihan seterusnya yang terbaik buat pembangkang pada masa ini, memandangkan usaha untuk membolehkan Dr. Mahathir dan Anwar mencapai kesepakatan masih tidak berjaya. Meningkatkan lagi spekulasi adalah Warisan dilihat mula secara terbuka membangkitkan idea Perdana Menteri pertama dari Sabah atau Sarawak untuk mentadbir Malaysia. Sabah dan Sarawak adalah rakan setaraf dalam pembentukan Malaysia, tidak kurang berbanding semenanjung. Kami bukan kelas kedua tetapi di tahap yang sama. Aspirasi untuk melihat orang dari Sabah atau Sarawak memimpin negara sebagai Perdana Menteri pada masa depan bukanlah suatu yang mustahil, kata Naib Presiden Warisan John Swong dalam satu hantaran di Facebook semalam. Sementara itu, beliau tidak menyatakan sebarang nama. Wong tampak memberi bayangan dengan menyertakan gambar Shafie dalam hantaran itu. Beberapa jam kemudian, Timbalan Presiden Warisan Daryl Lai King juga memuat naik kenyataan bernada serupa di Facebook. Dalam satu kenyataan ringkas, Lai King berkata, mana-mana pemimpin Borneo yang diterima persekutuan boleh memegang jawatan eksekutif tertinggi itu. Ramai mungkin tak bersetuju atas sebab masing-masing, tetapi sebagai seorang yang sudah lama menjangkakan untuk membetulkan persekutuan Malaysia, sesiapa yang diterima persekutuan dan datang daripada Borneo juga boleh memimpin persekutuan sebagai Perdana Menteri. Mengapa tidak, bukan? Sudah 57 tahun, kata Lai King merujuk tempo masa Sabah berada dalam persekutuan Malaysia. PH mengambil alih pentadbiran persekutuan selepas menang PRU14 pada Mei 2018. Kali pertama negara menyaksikan pertukaran kerajaan sejak kemerdekaan, tetapi hanya kekal selama 22 bulan. Dalam langkah Sheraton, Muhyiddin Yassin membawa keluar Bersatu daripada PH untuk membentuk kerajaan PN bersama-sama 11 anggota parlimen bekas PKI, UMNO, PAS, GPS dan beberapa parti kecil. PH dan Mahathir yang kedudukannya dalam Bersatu kini dalam pertikaian beberapa kali mendakwa mereka mempunyai cukup sokongan untuk merampas semula pentadbiran. Bagaimanapun, kerjasama yang digelar PH+ itu tidak dapat mencapai kata sepakat. Berhubung calon Perdana Menteri Warisan, sebahagian daripada kerjasama itu bertegas agar Mahathir dicalonkan sebelum menyerahkannya kepada Anwar. Mahathir bangkitkan nama Shafie. Sementara itu, dipercayai Mahathir telah menawarkan Shafie untuk memenuhi peranan itu bagi memecahkan kebuntuan, sekaligus menafikan Anwar sekali lagi untuk jawatan Perdana Menteri. Sumber berkata Mahathir membangkitkan idea itu dalam satu pertemuan tertutup dengan sejumlah kecil anggota Bersatu di Putrajaya semalam. Tun Mahathir memberitahu bahawa Shafie akan jadi calon Perdana Menteri PH jika pilihan raya umum diadakan, kata sumber yang rapat dengan bekas Perdana Menteri itu. Menurut sumber, Mahathir telah membawakan cadangan itu kepada DAP dan Amanah. Ketika pertemuan semalam, Mahathir juga dikatakan memberitahu penyokongnya bahawa beliau sanggup melepaskan kedudukan Perdana Menteri, jawatan yang telah dipegangnya sebanyak 2 kali. Difahamkan sejumlah 30 ahli akar umbi Bersatu yang hadir. Seorang pegawai Mahathir berkata sesi seumpama itu dianjurkan Mahathir dari masa ke semasa untuk bertemu dengan ahli biasa Bersatu. Bagaimanapun tidak pasti sama ada Anwar dan partinya PKR akan setuju dengan cadangan itu. Jika mereka tak setuju, maka kita akan bertembung antara satu sama lain dalam pilihan raya, kata seorang sumber Bersatu. Seorang lagi sumber membangkitkan wawancara Mahathir dengan sebuah akhbar Cina minggu lalu, di mana beliau mengancam untuk menamatkan hubungan dengan PKR. Seperti yang Tun sebut sebelum ini, kerjasama dengan DAP dan Amanah tanpa PKR, katanya lagi.
Sehubungan dengan itu, Dr. Mahathir menegaskan hanya bekerjasama dengan Amanah dan DAP, tidak lagi dengan PKR. Keputusan itu dibuat selepas PKR menolak cadangan mencalonkan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tun Mahathir Mohamad memutuskan hanya bekerjasama dengan Amanah dan DAP dan tidak lagi menganggotai Pakatan Harapan PH+, lapor Sinchiu Daily. Keputusan itu dibuat selepas Parti Keadilan Rakyat PKR, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, menolak cadangan mencalonkan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saya tidak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim kerana dia tidak mahu bekerja dengan saya. Saya perlu cari cara lain untuk jadi Perdana Menteri. Mungkin ada cara lain, kata Dr. Mahathir dalam satu tamu bual dalam talian dengan Sinchiu Daily pada Selasa. Pencalonan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri sekiranya PH+ berjaya membentuk kerajaan kembali turut disokong oleh Warisan dan Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong beliau. Dr. Mahathir memberitahu beliau akan terus bekerjasama dengan Amanah dan DAP kerana dua parti itu menyedari keperluan mempunyai parti teras Melayu. Dr. Mahathir berkata beliau sanggup keluar daripada PH tapi akan terus bersama DAP dan Amanah. Mereka sudah lama menjadi parti pembangkang. Mereka cuba menang pada 2008 dan 2013 sebelum saya menyertai mereka. Tetapi mereka kalah dan tidak boleh menang. Jadi pada PRU14 saya sertai mereka. Mereka tahu mereka perlukan undi Melayu untuk menang. Dan mereka fikir saya boleh bawa undi Melayu kerana parti utama ialah Parti Melayu dan yang lain parti pelbagai kaum. Melayu tidak akan sokong Parti Majmuk, katanya. PH kini bergolak ekoran keputusan PKR bertegas mahu Anwar menjadi calon Perdana Menteri, manakala DAP dan Amanah pula cenderung menyokong Dr. Mahathir. Alasan yang diberikan oleh DAP dan Amanah ialah hanya Dr. Mahathir mampu menarik sokongan ahli parlimen lain manakala Anwar gagal mendapatkannya, biarpun telah diberikan masa yang secukupnya. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Mahathir mahu terus mewakili Melayu, takkan sertai DAP. Katanya jurang ekonomi antara kaum Cina di bandar dan kaum Melayu di kampung terlalu besar dan ia adalah sesuatu yang tidak sehat. Sebelum membentuk gabungan bagi menghadapi pilihan raya umum PRU 2018 lalu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan DAP sentiasa bertelaga saling menuduh sesama sendiri sebagai bersifat perkauman. Namun sejak itu Dr. Mahathir menarik balik tuduhannya dan mempertahankan DAP daripada persepsi sebegitu. Manakala DAP pula menyokong Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri buat kali yang ketiga. Bagaimanapun, dalam tamu bual bersama Asian Times, Mahathir menolak kemungkinan beliau menyertai DAP sekiranya beliau gagal merampas semula bersatu daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Malam menurut laporan berkenaan, Dr. Mahathir yang kini berusia 95 tahun itu bahkan ketawa ketika diajukan soalan berkenaan. Saya tak rasa saya akan masuk DAP. Kamu tahulah, mereka jadikan DAP kambing hitam. Mereka tuduh DAP mengawal kerajaan demi memenangi hati pengundi Melayu. Tapi kalau saya masuk DAP, parti yang didominasi orang Cina, saya tak rasa itu akan diterima oleh rakyat, katanya. Tidak kira apa yang berlaku, kata Mahathir, dia akan terus mewakili orang Melayu. Saya sentiasa mewakili orang Melayu. Sejak dari mula dah begitu. Dan saya fikir macam mana pun saya akan teruskan juga begitu. Sama ada masuk parti lain atau jadi wakil bebas atau bentuk parti lain. Ini adalah pilihan yang saya rasa. Saya belum perlu putuskan buat masa ini, tambahnya. Jurang kekayaan antara kaum. Sementara itu, Mahathir turut menyentuh mengenai jurang kekayaan antara kaum di Malaysia ketika disoal mengenai pendiriannya tentang menolak pengaruh China di Malaysia. Kita tak ada masalah dengan orang Cina dari China, tapi kita ada masalah dengan orang Cina Malaysia, sambil ketawa. Mereka sangat dinamik, mereka jadi sangat kaya di Malaysia dan mereka boleh dikatakan memiliki semua bandar di Malaysia. Ini tidak sehat. Kamu tahulah, meskipun kalau hanya ada satu kaum saja di sesebuah negara, jurang antara kaya dan miskin boleh membawa kepada revolusi, keganasan dan sebagainya. Kita turut temui hal ini di Malaysia. Jurang antara bandar dan negara dibesarkan lagi oleh jurang antara orang Cina di bandar dan orang Melayu di kampung.
Kita perlu betulkan hal itu. Saya rasa ramai orang Cina menerima itu, tapi sudah pastilah sesetengah yang tak dapat projek tertentu yang mereka mahu mungkin tak rasa mereka gembira. Tapi saya hendak tekankan kepada semua orang, sebagai sebuah negara berbilang bangsa, Malaysia lebih stabil, lebih aman berbanding negara-negara berbilang kaum yang lain. Hatta jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi warga kulit hitam di Amerika Syarikat, tambahnya. Ditanya pula tentang populariti Muhyiddin di kalangan orang Melayu, Mahathir mendakwa rakyat kini sedang melihat sikap sebenar Perdana Menteri itu. Pada mulanya dia agak popular sebab dia kata akan bentuk kerajaan Melayu Islam. Sudah tentu orang Melayu sukalah. Kemudian dia kata DAP akan musnahkan Melayu. Jadi kita kena jatuhkan DAP. Ramai orang Melayu percaya apa dia kata. Tapi sekarang mereka dapat lihat dia lebih teruk daripada kerajaan bekas Perdana Menteri Najib Razak dari segi pentadbiran. Dia cenderung buat benda mengikut kehendaknya, tanpa sebarang autoriti, tanpa sebarang pendirian perundangan, legal standing. Jadi orang sekarang mula dapat Muhyiddin yang sebenarnya, tambahnya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Terima kasih.